Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas pembelajaran secara maya. Okey, bersama saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Prinsip Akaun tingkatan 5. Okey, so pada minggu yang ketiga pada bulan Mei ini cikgu akan habiskan semua bab yang keempat dalam Prinsip Akaun tingkatan 5. Okey, so cikgu harap kamu faham di atas penerangan cikgu dalam video ini. Okey pelajar, jom. Okey, baiklah kelas, kita sambung kelas Prinsip Akaun tingkatan 5 pada minggu yang ketiga. Okey, pada minggu ini cikgu akan habiskan tajuk iaitu topik 4 iaitu perakaunan untuk perkongsian. Okey, pada minggu lepas cikgu dah terangkan macam mana kita nak buka kita punya akaun perkongsian kan, akaun pengasingan, akaun penyata semua kan. Okey, so pada minggu ni cikgu akan terangkan, okey, kamu buka halaman pada muka surat 14 modul kamu, mana yang ada modul kamu boleh rujuk modul pada halaman 14. Okey. Okey, boleh buka modul kamu pada halaman 14. So, hari ini cikgu nak terangkan jika berlaku pembubaran perkongsian. Okey, pembubaran maknanya kita nak batalkan perkongsian tersebut. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, pada halaman 14 ini dia menerangkan okey, jangan cari halaman 14. Okey, ni halaman 14. Okey, pada modul kamu pada halaman 14, okey kamu boleh buka. Okey, cikgu akan besarkan sedikit. Okey, so hari ni cikgu akan terangkan macam mana kalau berlaku pembubaran, apa yang perlu kita kena record, apa akaun apa yang terlibat dalam pembubaran perkongsian ya, pelajar. Okey, so pada peringkat ini kita nak bubarkanlah contohnya. Okey, kat sini dia bagi penerangan kat bawah ni ialah okey, pembubaran perkongsian bermaksud apa? Perniagaan, perniagaan perkongsian ditamatkan atau dihentikan. Okey, dihentikan operasinya. Okey, itu maksudnya pembubaran lah. Secara dengan bahasa mudahnya maknanya dia stopkan perniagaan dia lah. Maknanya dia stopkan perniagaan dia. Maknanya dia tamatkan atau dia berhentikan operasinya. Okey, boleh pelajar. Okey, pembubaran perkongsian dia melibatkan pembukaan akaun sementara iaitu akaun. Okey, so akaun yang terlibat ialah akaun realisasi sahaja. So nanti kalau ada kes pembubaran, kamu kena buka akaun realisasi nanti kita tengok apa yang ada dalam akaun realisasi tu. Okey, boleh belajar. Okey, boleh. Okey, so yang kedua ialah cikgu akan terangkan iaitu sebab. Okey, kenapalah sebab? Okey, sebab pembubaran perkongsian. Kenapa berlakunya pembubaran? Okey, yang pertama ialah berlaku kematian. Okey, kematian, kebangkraban atau ketidaksiuman kepada salah seorang pekongsi. Contohnya ialah berlaku kematian. Maksudnya ada 3 rakan kongsi, seorang meninggal dunia. So, kamu kena bubarkanlah perniagaan ni sebab seorang dah meninggal kan. Yang kedua ialah kalau berlaku bankrupt. Kalau berlaku bankrupt, so maknanya kamu kena bubarlah perniagaan kamu ni. Okay. And then kalau seorang dah jadi macam tak betul dah. So maknanya kamu kena bubarkan kamu punya perkongsian ni. Okay, boleh. And then yang kedua ialah tempoh perjanjian perkongsian telah tamat. Okay, kamu dalam perjanjian kamu nak buka perniagaan ni selama 5 tahun. Perkongsian kamu ni selama 5 tahun. Maknanya selepas 5 tahun, so kamu kena bubarlah. Kalau kamu tak bubar, kamu dah langgar perjanjian. Okey, tujuan penubuhan perkongsian telah tercapai. Contohnya kamu nak buka perniagaan kamu nak capai untung sebanyak 50,000. Tiba-tiba kamu dah capai dah 50,000. So, maknanya kamu boleh tamatkan perkongsian kamu. Okey, arahan mahkamah untuk membubarkan perkongsian, ada arahan mahkamah menyatakan bahawa kamu terpaksa dibubarkan. So, maknanya kamu kena bubarlah. Okey, bentuk milikan perniagaan perkongsian bertukar kepada syarikat berhad. Kalau syarikat berhad, dia tak boleh panggil perkongsian. So, maknanya perkongsian kamu kena bubarkan. Okey. Okey, seterusnya ialah perkongsi setuju dan sepakat untuk membubarkan perniagaan perkongsian. Okey. So, secara tiba-tiba semua orang setuju. Kamu tak boleh bubarkan tanpa seorang tak setuju. Semua rakan kongsi kena setuju baru kamu boleh bubarkan perkongsian ni. Okey, boleh. Okey, antara langkah-langkah untuk kita
tamatkan perniagaan ni, okey, tolong beri perhatian sebab selalu tanya dalam kertas 1 ya. Okey, yang pertama ialah menutup semua akaun aset. Okey, maknanya mana-mana aset kamu dalam perkongsian kamu tu, kamu kena tutup semua. Kamu kena bagi sama rata semua. Kamu kena tutup lah seperti aset perlu dijual atau diambil alih oleh perkongsi. Kalau kamu rasa nak jual semua aset, jual, kamu dapat duit. Ikut kamulah, depend kepada rakan kongsi kamu macam mana. Okey, yang kedua ialah menjelaskan semua liability perniagaan. Kamu kena lansaikan semua hutang yang terlibat. Perkongsian membayar kepada perkongsi atau perkongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki di akaun modal dan akaun semasa. Okey, maknanya pembahagian modal, pembahagian untung ikut nisbah lah. Berapa dia sumbangkan modal. Okey, ikut nisbah. Yang keempat ialah membatalkan nama perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Kamu daftar dekat SSN, so kamu nak tamat pun dekat SSN lah. Okey, ini senang je langkah dia. Okey, boleh ikut pelajar. Okey, seterusnya pada halaman yang ke-15. Okey, yang ni cikgu nak terangkan sedikit. Okey, yang ni lah format akaun realisasi. Iaitu kita nak tamatkan perniagaan perkongsian kita. Okey, ini merupakan format lah. Okey, ini merupakan format akaun realisasi ya. Cikgu besarkan sedikit. Okey, so cikgu highlight kat sini lah. Ini merupakan format akaun realisasi. Okey. Okey, apa yang ada dalam ni ialah tujuan akaun realisasi ialah untuk kita rekodkan jualan aset. Contohnya ada aset kamu nak jual. So, kamu kena realisasikan lah jualan kamu tu. Okey, so kat sini dia kata rekodkan jualan aset kecuali tunai atau bank. Okey, kecuali tunai dan bank tak payah. Okey, kos pembubaran. Okey, kos pembubaran. Okey, yang kedua ialah belanja realisasi. Okey, yang ketiga ialah penerimaan daripada akaun belum terima dan juga pendapatan yang diterima daripada akaun belum bayar. Cikgu kata kamu kena selesaikan semua dulu. Mana yang akaun belum bayar kena settlekan, mana yang tak dapat lagi kamu kena minta semua supaya kamu nak tutup akaun kamu supaya tak ada apa-apa yang berlaku di kemudian hari. Betul tak? Kan? Okey. So, yang kedua ialah kita menghitung keuntungan untuk kita dapatkan keuntungan atau kerugian. Okey, kerugian atas pembubaran. Okey. Okey, menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran lah. Sama ada dapat untung ataupun sama ada dapat rugi. Kalau dapat untung, dapatlah duit sama rata. Kalau dapat rugi, so maknanya kamu tak dapat apa-apa lah. Kamu kena bayar balik. Kan? Okey. Okey, yang ketiga ialah membahagikan keuntungan atau kerugian kepada setiap perkongsi berdasarkan kadar yang dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian lah. Apabila dah selesai semua, so kamu kena bagilah ikut dalam perjanjian kamu berapa. Okey, so yang ni merupakan format, okey, yang ni kat bawah ni merupakan format akaun realisasi. Okey, macam biasa dalam bentuk T iaitu akaun realisasi, ada debit, ada kredit. Di sebelah debit merupakan, okey, kat sini lah ada perabot kenderaan dan juga lengkapan. Kalau kamu jual lah, ada inventory, ada akaun belum terima, ada bank dan juga modal. Okey, ni kalau untung. Kalau untung kamu masukkan di belah debit. Kalau rugi masuk di sebelah kredit. So, di sebelah kredit pula ada bank, jualan pelbagai aset, bank akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, ini dia punya format akaun realisasi. Okey, senang je kamu nak ingat. Okey, ada sebelah debit, ada di sebelah kredit. Okey, so kalau kita nak tamatkan kita punya perkongsian, kamu kena buat apa? Ingat pelajar kena buka akaun realisasi. Akaun realisasi ialah akaun kita nak dapatkan untung berapa lah. Okey, Okey, so maknanya di sebelah kredit ni, di sebelah debit ni apa item yang kamu jual lah. Contohnya perabot kenderaan apa yang kamu jual, kamu dapat duit kan. So, kena letak di sebelah debit. Okey, boleh? Okey, ini je format. Cikgu harap kamu boleh ingat dan cikgu minta sangat kamu hafal format ni. Sebab dalam exam selalu dia tanya. Okey, pelajar selalu lupa. Tak tahu nak letak yang mana satu. Okey, so apabila tamatnya pembubaran ni dalam perkongsian, so maka okey, maknanya dah habislah tajuk bab yang ke-4 ni iaitu di bawah tajuk apa?
Iaitu akaun perkongsian. Okey, maknanya kamu kena ingat dalam perkongsian, first kamu kena buka akaun pengasingan untung rugi. Yang kedua kamu buka akaun modal atau akaun semasa. Seterusnya kamu kena buat penyata kedudukan kewangan. Yang keempat sekali ialah akaun realisasi. So ingat 4 akaun ni kamu kena buka kalau melibatkan perkongsian. Okey, boleh belajar. Okey, so itu sahaja untuk bab 4. Okey, cikgu harap bab 4 ni mudah, tak susah sangat. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, dalam modul kamu pada halaman yang ke-16, ada contoh cikgu bagi ni. Okey, macam mana kena selesaikan? Okey. Contoh yang pertama dia kata, Iwori dan Lee adalah pekongsi-pekongsi dalam satu perkongsian. Mereka membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah modal tetap. Ikut dia punya nisbah modal dia bagi berapa. Okey, pada 31 Oktober 2000X4, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian. Okey, kunci kira-kira pada tarikh pembubaran adalah seperti yang berikut. Okey, ni dia punya penyata kedudukan kewangan untuk perkongsi ni. Okey, cikgu nak, apa cikgu nak kamu tolong tengok balik contoh ni, tolong fahamkan, tolong kaji balik dia punya maklumat tambahan semua. Cikgu harap kamu faham. And then kamu tengok contoh ni, dia buka akaun realisasi macam mana. Okey, boleh belajar and then dia buka akaun modal. Okey, boleh. So, kalau kamu tak faham nanti, kamu boleh tanya cikgu dekat grup WhatsApp, cikgu akan terangkan secara detail. Okey, boleh belajar? Okey. So, selepas kamu dah faham macam mana kamu nak buat akaun realisasi, cikgu nak kamu buat latihan pada halaman yang ke 17. Okey, 17. Okey, 17. Pada halaman ke-17. Okey, selesaikan satu soalan saja. Kalau kamu boleh jawab dua soalan ni selesaikan, maknanya kamu dah faham dah. Okey, kamu boleh jawablah untuk topik bab 4 ni. Okey, boleh? Okey, cikgu harap kamu faham bab 4 ni. Okey, senang sahaja bab 4. Hanya 4 akaun saja kamu kena buka melibatkan perkongsian. Ya, pelajar? Okey, so cikgu harap kamu faham and then cikgu harap okey, so habislah untuk bab yang keempat ni. So, pada bulan 6 nanti kita sambung dengan bab yang kelima. Okey, bab yang kelima. Okey, iaitu melibatkan akaun kelab ya. Okey, so cikgu harap so nanti pada minggu yang keempat, pada minggu hadapan cikgu akan bagi ujian lah, ujian bulan Mei. Okey, cikgu harap kamu boleh jawab lah. So fahamkan balik and then sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu. Cikgu akan jawab persoalan kamu. Okey, boleh belajar? Okey, so cikgu stop kelas kita kat sini. So cikgu harap kamu tonton balik video ni dan fahamkan dan catat yang mana penting. Boleh tak pelajar? Okey, boleh Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada minggu ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.